Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat berpuasa dan selamat meneruskan kehidupan bagi semua sahabat-sahabat, tuan-tuan yang perempuan yang dikasihi rahmati sekalian. Kembali kita kepada perbincangan kita daripada pertemuan sesi yang pertama, iaitu tentang pengenalan kepada Basyaruddin. Dan hari ini saya ingin berkongsi kepada kita semua, khusus untuk diri saya sendiri, tentang apa yang kita nak bincangkan, yang kita cadangkan sebelum ini, iaitu tentang persoalan yang selalu ditanya dalam diri kita tentang kenapa aku macam tu. Sahabat-sahabat yang dikasihi rahmati sekalian, persoalan dia mengandungi beberapa perkara yang perlu dinilai dan difikirkan dengan secara mendalam. Pertama sekali ialah di saat kita mengungkapkan pertanyaannya, apa perasaan kita sebenarnya? Dan secara jelasnya, kebanyakan apabila kita mengatakan bahawa pada diri kita, bertanya pada diri kita, kenapa aku jadi macam tu? Kenapa aku begini? Biasanya ia mengandungi suatu bentuk perasaan yang negatif. Pertama sekali mungkin kerana kita tidak puas hati dengan apa yang kita ada. Yang kedua mungkin kita rasa kecewa dengan apa yang kita lalui. Yang ketiga mungkin kerana kita tidak merasa gembira dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan kita, sehingga menimbulkan persoalan, kenapa aku jadi macam tu? Why? Kenapa saya begini? Yang keduanya, sahabat-sahabat yang dikasihi dalam hati sekalian, mungkin dalam masa yang sama, di saat kita mengemukakan soalan ini, kenapa aku jadi begini? Kenapa kami macam tu? Mungkin kerana kita ingin memberitahu orang lain diri kita. Dan mungkin ada pertanyaan dan kita ingin nak berkongsi kepada orang lain apa yang kita dah lalui, apa yang kita dah capai, apa yang kita dah buat selama ini. Dan kerana itu kita menimbulkan persoalan, kenapa aku jadi begitu? Supaya dengan pengalaman yang kita lalui itu memberi pengajaran dan mungkin boleh menjadi panduan kepada orang lain. Itu dua senario yang mungkin berlaku akibat, atau bukan akibat, maknanya rentetan daripada persoalan ini. Baik, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dalam hati sekalian, kita pergi yang pertama. Andai kata sekiranya soalan itu timbul daripada perasaan kecewa, daripada ketidakpuasan hati, daripada perasaan sedih dan sebagainya, soalannya ialah, kenapa aku jadi macam tu? Baik, jawapannya tidak lain dan tidak bukan ialah secara mudah. Kalau istilah kita orang Sarawak, kita akan ada jawab dengan mudah aja. Fikir pendek, senang aja jawapan ialah kerana kita mau kedaya. Kenapa aku jadi macam tu? Kerana aku memilih untuk jadi macam tu. Dalam bahasa yang lain, kita ialah apa yang kita pilih. Contoh, kita mau apa? Kita mau gembira. So kita akan jadi gembira. Kadang-kadang kita perasan bahawa kegembiraan yang hadir dalam diri kita ialah kerana pilihan kita. Dan juga kesedihan yang kita rasai ialah kerana kita memilih untuk merasa sedih. Kekecewaan yang kita rasa ialah kerana kita memilih untuk merasa kecewa. Dengan kata lain, selama ini kita ada pilihan. Pilihan kita ialah, paling tidak pun kita ada dua pilihan. Respon kita terhadap sesuatu, apa yang kita fikirkan. Setiap benda yang berlaku dalam diri kita, perkara yang menjadi, yang dikesan dalam diri kita, melalui panca indera kita. Kita melihat, kita mendengar, kita merasa, dan kita melalui kehidupan seharian. Dan setiap apa yang kita lalui itu adalah menuntut kita untuk memberi respon, untuk bertindak malas. Apakah tidak balas kita terhadap apa yang kita lalui itu? So, kenapa aku jadi macam tu ialah kerana itu adalah respon kita terhadap apa yang kita lalui selama ini. Dan mungkin keadaan kita berbeza kalau respon kita berbeza. Contoh, di saat kita melihat, merasakan diri kita tidak mempunyai kewangan yang cukup, katakanlah, khusus dalam keadaan PKPB sekarang ini. Ramai sahabat-sahabat yang saya percaya yang bekerja sendiri, yang tidak mempunyai pendapatannya tetap, akan merasa sedikit cabaran dalam keadaan sebegini. So, apa pilihan kita? Pilihan kita ialah, satu, kita rasa sedih, kita rasa marah, kita rasa kecewa dan sebagainya. Dan kita rasa sangat tercabar dalam kehidupan. Pilihan kedua ialah, kalau itulah keadaan diri kita, pertama kita perlu ubahlah diri kita, maknanya perasaan kita ada peristiwa tersebut.
Apa perasaan kita? Yes, kita sedih. Yes, kita rasa tercabar. Yes, kita rasa susah. Tetapi hanya sekadar rasa, adakah ia membantu mengubah keadaan ataupun adakah ia membantu membaiki keadaan kita? Jawapannya tidak. Justru pilihan kita ialah yes, kita terima seadanya apa yang ada pada hari ini. Kemudian percaya bahawa semuanya berlaku atas dengan keizinan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menghadapi cabaran yang sama. Dan yang ketiganya, berpikir dengan tenang bagaimana aku harus menghadapi, bagaimana aku harus menyelesaikan perkara ini. Apakah perkara yang terbaik? Ada beberapa langkah, sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi rahmati sekalian. Ramai yang bertanya, apa langkah yang perlu kita buat? Peringatan kita yang selalu diterima oleh kita ialah setiap apa yang berlaku, satu adalah ketentuan. Dan ketentuan itu juga atas usaha dan juga kesan daripada tindakan dan perbuatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita diberi peluang, diberi kemampuan untuk menghadapi apa juga cabaran yang dalam diri itu. Itulah keistimewaan kita sebagai manusia. Itulah keistimewaan kita sebagai manusia. Manusia diberikan kemampuan, akal fikiran, fizikal untuk menghadapi cabaran dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dunia ini akan berubah. Masa ini akan berlalu. Bila tentu masa akan menentukan perubahan-perubahan tersebut. Dia tidak akan statik begitu. So akan ada perubahan-perubahan yang berlaku selepas ini. Yang keempat, yakinlah dengan usaha yang kita sekarang, dengan usaha yang kita lakukan sekarang, insya-Allah dengan perubahan masa, dengan perubahan keadaan, tentunya keadaan kita akan menjadi lebih baik. Tentunya keadaan kita menjadi lebih baik. Justru sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi rahmati sekalian, fikirkanlah bahawa ini cabaran yang perlu saya hadapi. Ini adalah dugaan yang perlu saya lalui. Dan terima seadanya. Dan kita yakin bahawa sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang makhluk yang baik, kita akan berjaya menghadapi apa juga perkara yang kita lalui selama ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.